Tajuk utama 9 Syakban 23 Mac. Black Maria bawah banduan dilanggar hingga terbakar. Pengarah syarikat cuba sogok penguatkuasa KPDN HEP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Seorang lelaki maut apabila motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan truk polis yang membawa banduan di Kampung Demit, Kubang Krian, Kelantan. Truk tersebut dalam perjalanan membawa banduan dari penjara Pengkalan Cepa ke pusat kuarantin banduan di Kuala Krai terbabit kemalangan pada jam 9 pagi tadi. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafi'in Mamat berkata mangsa yang berusia awal 20-an meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala semua 29 banduan dan anggota polis di dalam truk berkenaan sempat menyelamatkan diri. Sebuah motosikal daripada arah Kota Baru, Kubang Krian ke Demik telah melanggar belakang sebuah kereta pelotong sagar, menyebabkan dia terpelanting ke lorong bertentangan dan masa yang sama Black Maria kita sampai dan tak dapat elak lah. Dan kalau tengok pada kesan brek tadi agak jauh tempat kejadian sampai untuk di lori berhenti lah. Jadi seorang pemuda Melayu berumur dalam 20 tahun telah meninggal di tempat kejadian, yang mana motosikal ni termasuk di bawah Black Maria tu. Dan akibatnya motosikal dan juga Black Maria kita terbakar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis meminta saksi kejadian tampil untuk membantu siasatan. Seorang pembantu juru elektrik didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan mencederakan dengan melibas bapa saudaranya menggunakan parang sehingga hampir putus pergelangan tangan. Kejadian dilaporkan berlaku di Kampung Membatu, Kok Lanas 2 Februari lalu. Muhammad Ashraf Rahimi, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Ashraf dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap bapa saudaranya Muhammad Nur Draman, 44 tahun, dengan menggunakan sebilah parang yang boleh menyebabkan kematian dalam kejadian di Kampung Membatu, Kok Lanas jam 10.30 malam pada 21 Februari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut seksyen sama. Jika sabit kesalahan, Muhammad boleh dipenjara sehingga 20 tahun. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faizuan Sulaiman Naizuan memohon supaya tiada jaminan ditawarkan memandangkan kediaman keluarga tertuduh jaraknya hanya 7 km dengan mangsa selain dikuatiri mengganggu saksi. Namun Peguam Ashraf Ilyas Muhammad Nur memohon jaminan minimum ditawarkan kerana tertuduh perlu menyara kedua ibu bapanya dan memberi jaminan anak guamnya tidak mengganggu mangsa dan saksi. Hakim Ahmad Bazli Bahrudin tidak menawarkan jaminan dan menetapkan 3 Mei untuk tarikh sebutan semula kes. Padah menjual pakaian tiruan, seorang peniaga dalam talian didenda RM80,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kangar hari ini. Ia atas kesalahan memiliki bagi maksud perdagangan jersi dan seluar tiruan. Yo Kang Yau, 27 tahun, yang mengaku tidak bersalah pada prosiding mahkamah pada 13 Mac tahun lalu, menukar pengakuannya kepada bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mushiri Pit. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan itu, Kang Yau didakwa memiliki 2,040 helai jersey dan 172 seluar tiruan di sebuah premis di Taman Bukit Kaya Kangar pada 11 Mac 2020. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 100 Akta sama. Hakim Mushiri yang mendengar hujahan kedua-dua pihak kemudian memerintahkan tertuduh didenda RM80,000 atau penjara 8 bulan sekiranya gagal membayar denda. Kang Yau bagaimanapun membayar denda.
Di Negeri Sembilan, seorang pengarah syarikat alat ganti motor didakwa di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan cuba memberi suapan bernilai RM100,000 kepada penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP negeri itu. Tertuduh Wong Yeng Fat, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Yeng Fat didakwa memberi rasuah wang tunai RM100,000 kepada seorang penolong pegawai penguatkuasa dan seorang pegawai penguatkuasa KPDN HEP Negeri Sembilan yang bertugas di unit kawalan bekalan Seksyen Penguatkuasa. Perbuatan itu dikatakan sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan ke atas semua pemilik syarikat VISS Motor Parts Sdn Bhd yang melakukan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Dia dituduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah restoran di Seremban 2 pada 4 Februari 2020. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kes akan disebut semula pada 23 April depan. Sementara itu di Terengganu, seorang penjawat awam dan 2 pengarah syarikat direman 7 hari bagi membantu siasatan kerana dipercayai memberi dan menerima suapan berkaitan projek usaha sama untuk pengeluaran projek pelitup muka yang dianggarkan bernilai RM9 juta. Penjawat awam berusia 59 tahun dan 2 pengarah syarikat berusia 49 dan 51 tahun itu dipercayai menerima dan memberi suapan sebagai balasan mencadangkan pelaburan itu dalam usaha sama dengan syarikat berkenaan untuk pengeluaran produk pelitup muka pada tahun lalu. Bagaimanapun nilai suapan masih dalam siasatan. Penolong pendaftar Mahkamah Session Magistrat Kuala Terengganu Wan Azianti Wan AB Karim Elias Isa membenarkan 3 suspek tersebut direman sehingga Isnin depan. Kesemua mereka sebelum itu ditahan di pejabat SPRM antara jam 2 hingga 4 petang semalam ketika hadir memberikan keterangan. Pondok pelarian Rohingya terbakar, kanak-kanak antara terkorban. Alhamdulillah, bertemu kembali. Susulan tragedi projek pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang Suka. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di tapak insiden siang tadi mendapati sebahagian laluan terpaksa ditutup sementara waktu bagi kerja-kerja mengeluarkan mangsa ketiga yang masih tersepit. Bagaimanapun, pengamal media hanya dibenarkan untuk berada di luar kawasan kemalangan tersebut. Tinjauan kami turut mendapati beberapa anggota polis masih ditugaskan di lokasi kejadian bagi membuat pemantauan dan kawalan. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Nordin Pauzi, sehingga petang tadi pihaknya masih menunggu kontraktor untuk menjalankan kerja menstabilkan struktur binaan yang dijangka memakan masa 7 hingga 9 jam sebelum proses mengeluarkan mangsa ketiga dapat dijalankan. Sebelum ini, pihak suka dalam kenyataannya memaklumkan mengenai pembukaan lencongan manakala jalan di Persiaran Alam Damai ditutup bermula semalam sehingga Ahad bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sementara itu, pemaju projek pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang Suka perlu dikenakan tindakan tegas sekiranya siasatan susulan insiden semalam berjaya membuktikan terdapat kecuaian sehingga menyebabkan kemalangan maut. Pengurusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden itu jelas membuktikan bahawa aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak diberi keutamaan dalam pelaksanaan pembinaan lebuh raya tersebut. Hakikatnya bahawa kejadian ini berlaku jelas membuktikan bahawa aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak diberikan perhatian berat ataupun keutamaan. Dan ia juga membuktikan bahawa memang ada kelemahan tertentu dalam sistem pelaksanaan pekerjaan sehinggalah terjatuh kren tersebut.
Tambahnya, kemalangan series itu bukan hanya melibatkan nyawa pekerja, malah juga orang awam yang menggunakan jalan tersebut. Justru, siasatan menyeluruh dan teliti perlu dilakukan agensi berkaitan termasuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau DOSH bagi menentukan punca kemalangan itu. Kita bolehlah mengambil berat aspek keselamatan pekerjaan dan juga bersedia untuk menjadikannya sebagai satu budaya ini kita. Budaya keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini amat itu penting kerana tanpa budaya ini kemalangan akan terus berlaku mengakibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Media melaporkan sekurang-kurangnya 7 insiden berlaku termasuk melibatkan kematian yang membabitkan projek Lebuh Raya SUK sejak kerja-kerja pembinaan bermula pada 2016. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri sedang dalam usaha menukar paip-paip air lama bagi mengatasi masalah bekalan air di beberapa negeri. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, inisiatif itu turut melibatkan Perlis yang terjejas akibat kemarau ketika ini. Isu yang berlaku di Perlis ni ialah pertama sekali dia NRW-nya agak tinggi, lebih kurang dalam 60% air bocor non-revenue water ni, lebih kurang 60%. Berarti dia perlukan paip-paip lama tu perlu ditukar, satu aspek lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Penyerahan Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu Sungai Perak Fasa 1 di Kuala Kangsar hari ini. Terdahulu Datuk Seri Tuan Ibrahim mengulas rungutan penduduk di Sanglang Perlis yang mahu membina sendiri tangki air ekoran masalah bekalan air di kawasan mereka sejak sekian lama. Tambah beliau, pihaknya sedar akan masalah tersebut dan sedang mempergiat usaha untuk mengatasinya. Malah katanya kerajaan Perlis juga telah membekalkan air melalui lori ke kawasan-kawasan yang terputus bekalan. Dalam isu berlainan, Datuk Seri Tuan Ibrahim memaklumkan pihaknya akan tetap memantau pergerakan kapal kontena dari Amerika Syarikat yang disyaki membawa masuk sisa plastik secara haram ke Malaysia walaupun ia masih belum tiba setakat ini. Katanya kapal terbabit dijangka tiba di Pelabuhan Klang, Selangor minggu ini lewat dari jadual asalnya semalam. Kita monitor kapal tersebut, perjalanan dia sebagainya. Belum pastilah, belum pasti. Tapi kita pihak jabatan JAS, Jabatan Sekitar, pihak pelabuhan semua kita dah maklum ya, supaya mereka ready. Kalau kapal ni sampai, kita akan tahan dulu, kita akan bawa pemeriksaan kepada semua dia punya kontena yang dibawa. Semalam, kapal kontena yang berlayar dari Los Angeles, Amerika Syarikat pada 14 Februari lalu disyaki cuba membawa masuk sisa plastik secara haram, dijangka tiba di Pelabuhan Klang. Kontena menggunakan ejen perkapalan CMA CGM dan pengeksport Sigma Recycling Incorporated itu disyaki mengandungi sisa plastik. JAS selaku pihak berkuasa kompeten bagi kawalan sisa plastik merentas sempadan di bawah Konvensyen Basel mendapati tiada sebarang permohonan pengimportan sisa plastik tersebut diterima dari negara pengeksport. Bermula dengan resepi sirap turun-temurun sejak 1982, minuman jenama Amin kini tampil dengan pelbagai perisa baharu sama ada dalam bentuk kordial maupun minuman perisa tanpa gula. Walaupun proses penghasilannya telah dinaik taraf, namun ia masih mengekalkan kualiti rasanya, malah menitik beratkan aspek kebersihan dan kehalalannya. Minuman jenama Amin sebelum ini dibotolkan secara manual dan hanya mampu mengeluarkan antara 3 ke 4 ribu botol sehari. Namun pengeluarannya kini meningkat kepada 11,000 hingga 20,000 botol sehari dengan penggunaan mesin 8 dan 12 nozzle bagi menampung permintaan.
Pengurus Amin Products Sdn Bhd, Salim Husin, yang sudah 17 tahun bekerja di syarikat terbabit, berkata antara kekuatan jenama itu ialah keaslian rasanya yang masih dikekalkan. Dari dulu sampai sekarang, kalau ikutkan memang sama lagi lah. Cuma packaging dia, kalau yang orang kata legend dia, 375 tu kami pakai balut. Sekarang kita dah pakai botol plastik, memang lain lah. Kalau ikutkan dulu kalau orang nak ingat Amin mungkin tengok botol kaca tu yang balut. Dengan 12 tenaga kerja, kilang ini setiap hari menghasilkan 2,000 liter cecair yang terdiri daripada pekatan berperisa, tidak bergula dan kordial. Pekatan tidak bergula mempunyai 6 perisa iaitu sirap, jagung, laici, anggur, sarsi dan bandung. Produk Amin juga dikeluarkan dalam bentuk kordial yang boleh terus dibancuh iaitu perisa mangga dan oren. Sementara itu, Eksekutif Halal Amin Products Sdn Bhd, Zafira Rashid berkata, setiap produk yang dikeluarkan amat dititikberatkan aspek kebersihan selain penggunaan bahan mentah berkualiti tinggi dan diketahui sumbernya. Betul, pengguna yang di luar yang membeli produk Amin tak perlu was-waslah untuk membeli produk kami sebab ia dijamin bersih semasa pengeluaran dan penyimpananlah dalam stor. InsyaAllah. Menurut Zafira, produk Amin tidak menggunakan botol kitar semula. Sebaliknya, botol baru yang dibasuh mesin UV untuk membunuh kuman sebelum diisi pekatan dan kordial. Selain itu, syarikat yang membekalkan bahan mentah juga dipastikan mempunyai sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kesemua produk keluaran Amin disahkan halal oleh JAKIM dan lulus pengiktirafan Kementerian Kesihatan KKM melalui skim pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri mesti. Produk Amin juga katanya berjaya memperoleh pensijilan analisis bahaya dan kawalan titik kritikal HACCP dan amalan perkilangan baik GMP. Dan berikut saksikan paparan harga emas masa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Lagi tembakan rambang di Amerika Syarikat, 10 terbunuh. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit perkembangan berita antarabangsa. Di Bangladesh, 7 terbunuh termasuk 3 kanak-kanak selepas pondok yang menempatkan lebih 7,000 pelarian di kem pelarian Cox's Bazar terbakar. Ini merupakan kebakaran ketiga dalam tempoh 4 hari. Kebakaran menjejaskan lebih 50,000 pelarian yang berlindung di kem tersebut. Hampir sejuta etnik Rohingya mendapatkan perlindungan di Cox's Bazar, kebanyakannya melarikan diri daripada operasi tentera di Myanmar. Kebakaran itu bermula dari satu daripada 34 kem yang terletak dalam kawasan seluas kira-kira 3,237 hektar. Ia kemudian merebak ke 3 lagi kem. Ratusan anggota bomba dan pekerja bantuan sukarelawan berusaha memadamkan kebakaran serta menyelamatkan pelarian ke tempat selamat. Setakat ini punca kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran berlaku lebih 10 jam dan yang paling teruk sejak 2017. 2 kebakaran besar turut berlaku di kem itu pada Januari lalu menyebabkan ribuan pelarian hilang tempat tinggal dan 4 buah sekolah Pertubuhan Dana Kecemasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut terbakar. Seorang pegawai polis antara 10 yang disahkan terbunuh dalam kejadian tembakan rambang di sebuah pasaraya di Colorado. Polis dalam pada itu menahan seorang suspek yang dilapor turut cedera dalam kejadian berkenaan.
Kejadian sekitar 2.30 petang waktu tempatan itu berlaku di Bandar Boulder. Visual dikongsi Reuters menyaksikan kenderaan SWAT dengan puluhan anggota polis berpakaian taktikal dilihat memasuki premis tersebut untuk membawa keluar pelanggan yang berada di pasaraya berkenaan. Beberapa saksi kejadian memberitahu mereka mendengar beberapa das tembakan sebelum menyelamatkan diri dengan keluar daripada pasaraya itu menerusi pintu belakang. Pegawai polis Boulder yang maut itu dikenali sebagai Eric Telly, 51 tahun, yang pertama tiba di lokasi selepas menerima laporan berhubung kejadian terbabit. Suspek yang belum disahkan identitinya itu mengalami kecederaan di bahagian kaki dan dibawa ke hospital tempatan untuk rawatan. Polis setakat ini belum mengesahkan motif tembakan itu dibuat. 137 terbunuh dalam serangan terburuk di beberapa perkampungan berhampiran sempadan Mali. Kejadian tersebut dipercayai didalangi pejuang jihad. Menurut jurucakap kerajaan Niger, Zakaria Abdurrahmane, penjenayah bersenjata ini bertindak melampaui batas apabila menjadikan orang awam sebagai sasaran secara sistematik. Zakaria yang mengumumkan tempoh berkabung selama 3 hari bermula Selasa. Sementara itu, pihak berkuasa tempatan memaklumkan penjenayah bersenjata itu yang menaiki motosikal menyerang perkampungan Intazayene, Bakorat dan Wistane pada Ahad. Lebih kejam, mereka melepaskan tembakan ke arah apa sahaja yang bergerak. Negara paling miskin dalam Carta Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu turut berdepan kesukaran menguruskan pemberontakan kumpulan Islam dari Mali dan Nigeria. Susulan tindakan keras terhadap etnik Uyghur dan minoriti Muslim di Xinjiang, Kesatuan Eropah EU, Amerika Syarikat AS, Britain dan Kanada mengenakan sekatan baharu kepada pegawai Cina yang didakwa melakukan penganiayaan sehingga mencetus kemarahan antarabangsa. Sekatan turut dikenakan terhadap sebuah badan separa tentera, Xianjing Production and Construction Corps, yang memiliki banyak kepentingan di wilayah itu. Brussels, London dan Ottawa menyenarai hitam Zhu Hailun, Wang Junzeng, Wang Mingshan dan Chen Mingguo, iaitu bekas dan pegawai yang masih beroperasi di wilayah Xinjiang. Sebelum ini, Washington pernah menggantung 2 daripada pegawai berkenaan pada Julai tahun lalu dan sekatan dikenakan terhadap 2 lagi individu. Tindakan itu menggambarkan mesej jelas bahawa komuniti antarabangsa mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Beijing digesa menghentikan penindasan. Sebagai tindak balas terhadap sekatan itu, Beijing mengumumkan sekatan kemasukan 10 warga Eropah termasuk 5 ahli parlimennya. Namun tindakan itu dibidas Jerman dan Perancis. Sekurang-kurangnya 1 juta etnik Uyghur ditahan dalam kem Xinjiang dan mereka didakwa dijadikan buruh paksa. China bagaimanapun terus menafikan dan mendakwa ia adalah program latihan bagi membantras ekstremisme. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Gara-gara cemburu kerana selalu membonceng wanita lain, motosikal milik seorang lelaki menjadi mangsa amukan isterinya. Wanita tersebut menghancurkan motosikal itu menggunakan tukul kayu sambil meluahkan kata-kata kesal dengan tindakan suaminya. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi dan ramai yang menyeluruh mengatakan suami wanita berkenaan merupakan seorang tukang ojek. Tindakan seorang guru tadika membawa anak muridnya melawat sebuah zoo di Seattle, Washington secara maya mendapat pujian daripada warga net. Garrett Talcott dilihat memegang komputer riba dan membawanya di sekeliling zoo sambil mengajar 28 anak muridnya tentang habitat hidupan liar dan eksotik dari seluruh dunia. Video TikTok tersebut telah meraih lebih daripada 800,000 tontonan. Penduduk Amerika Syarikat yang terima suntikan vaksin boleh menuntut donat secara percuma dengan hanya perlu tunjuk kad vaksinasi sebagai bukti. Kempen itu dijalankan oleh sebuah peruncit donat dan kopi antarabangsa
Krispy Kreme sebagai tanda menyokong pengambilan suntikan vaksin COVID-19 untuk melawan virus maut tersebut. Namun kempen tersebut mendapat tentangan daripada beberapa pihak yang mengaitkannya dengan masalah obesiti. Berita Al-Hijrah berakhir di sini. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan program 60 Minit tepat jam 9 malam ini bersama Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Datuk Zainal Abidin Yang Razali. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.